Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Macam biasa malam yang penuh dengan keberkatan, kita berada macam ilmu sayang ya. Betul, alhamdulillah, syukur, dan kami mendoakan semoga anda yang sentiasa kami rindui sentiasa di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, tak kira di mana saja anda berada, dan pastinya di saat ini jam 9.30 malam semua dah tak sabar nak menanti apa yang ingin kita kupaskan dalam rancangan Semanis Kurma Rimbunan Ilmu Keluarga Syurgawi, pastinya secara langsung daripada Studio C Sri Pentas TV9. Jangan beranjak dekat channel yang lain sebab tajuknya sangat hebat, iaitu Menakluk Pasangan. Maknanya tajuk ni sesuai kepada semua orang. Semua orang. Laki-laki sesuai, perempuan sesuai, isteri sesuai, suami pun sesuai. Tak gitu? Betul. Sebab itu ya, para penonton yang kami kasih, untuk membina rumah tangga yang bahagia, harmoni sampai bila-bila, suami isteri harus bijak menakluk ataupun nak bagi mudah faham, menambat hati pasangan masing-masing supaya rumah tangga kita bahagia. Kalau gaduh sikit-sikit pun cepat baik dan semula. Bukan bahagia di dunia saja. Kalau kita nak bahagia dunia dan akhirat, kita nak bawa isteri kita, bawa suami kita, anak-anak kita ke dalam syurga yang kekal abadi. Namun bila kita kahwin, kadang-kadang kita tengok suami kita perangai macam lain, isteri perangai macam lain. Ada perbezaan antara suami isteri yang kita kena faham dan kita kena terima. Sebagai contoh, orang perempuan suka melayan perasaan. Ya? Maksud suka melayan perasaan ni, orang perempuan kalau dia cinta dekat suami dia, dia suka luahkan. Sehari kadang-kadang banyak kali. Tu orang perempuan suka luah perasaan. Orang lelaki ni? Itu orang perempuan. Orang perempuan suka luah perasaan. Tapi orang lelaki dia tak suka banyak kali. Dia sekali-sekala aja. Sebab itu orang perempuan kena faham ataupun isteri kena faham. Isteri kena faham. Kenapa suami ni berat mulut nak cakap. Dan satu lagi, suami juga kena faham yang isteri ni kerap meluahkan perasaan. Abang, saya letih lah abang, saya jaga anak, saya masak, saya buat tu, saya buat ni. Sebenarnya suami kena tahu, isteri ni bukannya dia tak boleh menghadapi suasana penat. Dia boleh. Sebab itu keistimewaan yang Allah berikan kepada isteri. Cuma dia cakap dia penat, dia letih, dia tak larat sebab nak perhatian daripada suami. Tapi suami pula kalau letih macam mana? Suami lain. Suami kalau letih dia tak cakap. Dia senyap je. Dia kontrol macho dia. Dia senyap. Maknanya senyap memang dia letih lah tu. Dan satu lagi, kalau kita nak tahu antara isteri dengan suami ada banyak perbezaan, wanita ataupun isteri ni dia suka ambil tahu semua perkara. Kalau dekat rumah tu minyak tak ada ke, beras tak cukup ke, gula ke, pampers itu ini dan sebagainya, dia suka ambil tahu semua perkara. Kenapa orang perempuan suka ambil tahu semua perkara? Sebagai contoh lagi satu, dalam handbag isteri. Dalam handbag isteri bukan sekadar handbag besar. Dalam handbag besar tu ada dompet kecil, dan dompet kecil tu adalah ada beg duit, ada duit dan sebagainya. Sebab dia nak bawa macam-macam. Lepas tu kan ada tisu, ada sikat, ada bedak, satu ada cermin. Cermin tu penting. Kan ada macam-macam lah. Jadi isteri ataupun perempuan ni dia peka. Kalau berlaku sesuatu, kalau tumpah, tisu ada. Itu ini dan sebagainya. Kalau sakit mata, cermin mata ada. Tapi laki-laki dia yang benda tu cermin tak penting sangat. Dia beg dompet kecil je. Dia punya tisu pun tak penting. Yang penting al-fulus, duit. Al-fulus. Penting duit ada. Ya, dan yang seronok, isteri ni memang suka dipuji. Kalau isteri suka dipuji, suami kena buat apa, Ling? Maknanya kena banyak pujilah isteri. Dan suami pula suka dihargai dan dihormati. Kalau macam tu, isteri kena hormat suami, kena hargai suami. Nak keluar pergi mana-mana ataupun suami balik rumah, salam dengan suami, cium tangan suami, dan isteri suka disentuh. Jadi suami kena buat macam mana? Sebab apa isteri suka disentuh? Sebab itu kajian dibuat bahawa kulit wanita ni dia halus macam baby. Macam bayi yang baru dilahirkan. Dia lembut berkali-kali ganda. Sebab itu kulit orang lelaki dia kasar. Itu maknanya perempuan dia lembut, suka disentuh. Suka disentuh. Dan tadi kita cerita tentang apa yang isteri suka, apa yang suami suka. Sekarang ni Ustazah nak sebut sikit saja lagi. Sikit lagi ya. Sebelum kita nak jemput panel undangan yang kita pun nak ilmu daripada beliau. Orang perempuan dia tak suka tahu kalau suami dia bermata keranjang. Maknanya suami bila jalan dengan isteri, jangan tengok perempuan lain, tengok isteri seorang aja. Tak gitu ke, Lin? Macam itulah. Dan sebenarnya Islam pun tak suruh macam tu. Islam suruh jaga pandangan. Dan banyak lagi yang kita nak cerita. Apa kata saya perkenalkan
perkenalkan terlebih dahulu panel undangan di studio yang berbahagia, Datuk Haji Engku Ansaruddin Agus yang merupakan pakar penasihat spiritual yang lebih dikenali dengan panggilan Pak Engku. Apa khabar yang berbahagia, Datuk Pak Engku? Alhamdulillah, sangat ini sehat. merupakan tetamu pertama kali itu datang ke sini ya. Iya, pertama kali saya dan saya pasti bukan sekadar kami saja nak dapat ilmu banyak daripada yang berbahagia Datuk Pak Engku, tapi penonton juga kena tahu yang Datuk Pak Engku ni ada banyak pengalaman yang ada kaitan tentang bagaimana nak takluk pasangan. Lepas tu bab-bab susuk pun ada juga. Jadi janganlah pergi ke mana-mana. Susuk, azimat sihir dan sebagainya. Okey, soalan yang pertama Pak Engku Baik, tentang macam mana cara kita memikat pasangan kita supaya rumah tangga kita harmoni dan bahagia. Silakan Pak Engku. Baik, terima kasih Sama-sama kepada ustaz dan ustazah yang saya muliakan. Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini berjumpa bersama-sama dengan para pendengar, pemerhati TV acara Semanis Kurma di mana saja anda berada. InsyaAllah anda puas pada malam hari ini dengan kehadiran saya dijemput khusus oleh ustazah dengan ustaz pada malam hari ini. Saya akan sedikit meluahkan bagaimana prinsip konsep seorang suami atau seorang istri untuk membina rumah tangga yang sejahtera dan damai. Sebenarnya mudah sekali sebenarnya. Saling paham memahami. Kenapa demikian? Sewaktu pertemuan pertama tu tak ada ustaz agreement aku lempang engkau, aku marah engkau, tak ada. I love you, kau lah bulanku, kau lah bintangku, katanya segala-galanya. Maka itu pegang itu. Jangan setelah kita berumah tangga sudah tu kita nak belasah, nak marah, nak thinking. Hati-hati, di sinilah saatnya para lanatullah, jin, syaitan, iblis dia akan merasuk, akan mengganggu anda jika anda tidak mampu menguasai diri, tidak punya kesabaran, tidak punya ilmu keikhlasan dan reda dengan ujian yang diberikan Allah. Pasti mereka akan merasuk dan masuk berbisik kepada anda agar terjadi perpecahan. Tujuan kita berumah tangga bukan untuk perpecahan, bukan untuk pertengkaran, sama sekali tidak. Tetapi bagaimana membina dunia dan akhirat. Kuncinya suami ikhlas dan reda, sabar menghadapi karena konsep apa yang dikeluarkan sang istri. Sebaliknya, istri mesti paham pula bagaimana kehidupan suaminya sebelumnya. Kenapa begitu? Sebelumnya sang suami dididik oleh dua orang tua yang berbeza. Istri dididik oleh dua orang tua yang berbeza dan keluarga yang berbeza. Di saat perkawinan itulah kita bagaimana membentuk, bagaimana membina, menyatukan perasaan hati, pikiran kita itu searah dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Menarik sekali ya. Betul tu Ling ya. Para penonton pun rasa tertarik. Dah terangkan mulut, tutup mulut dulu ya. Saya setuju dengan kata-kata Datuk Pak Engku seketika tadi ya. Sebenarnya Allah menciptakan lelaki dan wanita, suami dan isteri ni ada perbezaan. Betul kata Pak Engku, bukan untuk bermusuh-musuhan tapi untuk menyatukan hati kita, saling membantu agar bertambah kasih sayang. Mana saling berkongsi perasaan, berkongsi masalah, berkongsi ujian, kerana ini merupakan ujian daripada Allah. Banyak lagi kita nak bincang, tapi terlebih dahulu hayati dulu mada daripada Pak Hamka. Kata Pak Hamka, berkahwin menurut Pak Hamka ini adalah satu jalinan hubungan serta komitmen antara dua pasangan iaitu lelaki dan wanita yang mempunyai 1001 perbezaan. Sambung selepas ini insya-Allah. Ke mana-mana. Alhamdulillah, Semanis Kurma Rimbunan Ilmu Keluarga Syurgawi menyambung mahabah kita yang sangat indah pada malam ini dengan tajuk Menakluk Pasangan. Ya. Sebab tu Ustazah nak menghargai komen-komen dan pandangan di Facebook Ustazah Siti Nurbahyah Mahmud, antaranya daripada Syahniza. Satu pandangan yang menarik ya. Menarik, betul. Lucu pun ada. Syahniza mengatakan tajuk yang sangat hebat. Saya menakluki suami melalui perut. Sekarang perutnya dah semakin maju ke depan. Dia kata hihihihi. Tapi dia tak sebut berapa bulan pun kan? Tak sebut lah. Mana maju ke depan je. Lelaki ada berapa bulan pula ya. Sebab itulah bila kita bicara juga tentang menakluk pasangan ya, Datuk Pak Engku ya. Ada juga yang guna pelbagai cara. Ada yang guna jampi, serapah, tangkal, azimat, ilmu pengasih, ilmu guna-guna dan sebagainya, walaupun ianya jelas dalam Islam dilarang sama sekali. Dan adakah azimat ni Pak Engku, azimat, tangkal dan sebagainya boleh memikat pasangan kita? Silakan. Terima kasih yang saya hormati Ustazah dan Ustaz.
Itu adalah suatu gambaran kepalsuan yang mereka kejar sebenarnya, yaitu susuk, tangkal, azimat apa saja, minyak dagu atau minyak tengkorak apa saja, jampi, serapah yang dipelajari. Mereka itu hanya membeli tiket untuk masuk api neraka, kerana mereka itu akan bersekutu dengan jin, syaitan, iblis, lanak terkutuk yang sudah bersumpah dalam Al-Quran bagaimana untuk menyesatkan zuriat Adam ini. Padahal dia tidak paham kerana dia tidak berilmu. Coba kalau mereka berilmu, mereka tidak akan kejar itu. Itu hanya sekejap saja. Tipu hela syaitan ini, bila dia melakukan pertolongan kepada manusia tadi sedikit untuk memikat perempuan-perempuan yang dikatakan mungkinkah mampu, berlaku. Ini banyak berlaku, iaitu dipanggil jodoh setan. Jodoh hantu. Ya, terpikat. Bila dia baca jampi, tadi perempuan tadi jatuh hati. Bila yang perempuan pakai susuk, indah. Lenggang-lenggoknya indah. Ini semuanya kepalsuan sejenak saja. Padahal bila mereka sudah beranak satu, beranak dua, jin tadi mulai membuat perpecahan kehidupan rumah tangga mereka. Kalau sudah perpecahan, mereka sudah menang. Ini target daripada mereka, lanatullah syaitan-syaitan tersebut. Yang mereka ini dijual, diperdagangkan oleh para dukun bomoh yang sama kualitinya dengan syaitan tersebut. Ini kita harus berhati-hati. Kenapa kita harus takluk, harus mempergunakan, harus memakai minyak dagu, pakai susuk? Ini kesemuanya kehancuran padahnya sangat berat. Saya berharap siapa saja yang menyaksikan kita punya program malam ini yang indah, yang hebat ini, jangan sekali-kali bertobat mana yang sudah terlanjur, memohon ampun kepada Allah, cari pakar untuk membuangkan susuk tersebut. Buanglah ilmu-ilmu yang salah ini. Buangkan tangkal-tangkal yang begini supaya Anda terselamat dunia dan akhirat. Anda diancam oleh Allah, jelas di dalam Al-Quran, banyak para ulama menerangkan, yaitu neraka hinadina. Allah sangat murka, sangat benci kepada hamba-hambanya, memperduakan Allah dengan makhluk-makhluk ciptaannya, terutama sekali pada jin, syaitan, iblis, lanak terkutuk. Kita pakai tangkal, pakai azimat, tak lain tak bukan, itu hanya di belakang, di samping berbonceng. Kita pakai susuk berbonceng. Kononnya wali, kononnya itulah, inilah rijalul gaib, macam-macam istilahnya. Itu semuanya adalah jin, syaitan, iblis, lanak terkutuk yang akan menghancurkan Anda, keturunan Anda, anak istri Anda, dan seluruhnya. Dia Anda meninggal, dia akan berpindah kepada istri Anda. Dia bersumpah merusak zuriat keturunan Adam dari dahulu sampai kiamat nantinya. Kenapa kita beli? Kenapa kita ambil? Kenapa kita pergunakan alat-alat seperti ini? Tidak ada keharmonisan yang kekal. Ciptakanlah diri Anda itu paham terhadap istri, dan pahami istri, pahami sang suami. Indah, jaga kebersihan, jaga masak, jaga senyum. Tanya suami, suami perhatikan istri bila dia sedikit agak berkedut. Kenapa? Bujuklah, belailah, kata Ustazah tadi. Yang perempuan ini suka dibelai, suka disentuh. Sentuh, tak payah jual mahal, tak payah kontrol maco. Tetapi kita sedar, insaf, kuasa dari Allah, kesucian, kemuliaan yang Allah angkat kepada kita bila kita menghargai sang istri. Maknanya Datuk maknanya orang yang makan susu atau patangkan ni dia didampingi oleh syaitan dan jin, ya. Confirm, pasti. Sebagai contoh Datuk Pak Engku, kalau kita kan selalu baca Yasin, dalam surah Yasin ayat 60, Allah dah ingatkan kepada kita, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita baca je Datuk Pak Engku, tapi adakah kita menghayati maknanya? Bukankah aku telah perintahkan kamu, wahai anak-anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu. Mungkin jelas Datuk dah sebut lagi. Allah jelas sudah menyatakan dia musuh nyata. Kenapa kita panggil, kita seru, kita puji, kita puja? Jin sendiri dalam surat Al-Jin, kalau saya tidak salah, tidak silap, pada ayat 3 atau ayat 6 begitu, boleh dibuka Al-Quran di rumah, baca di sana. Jin sendiri perli kita manusia. Kenapa kita meminta berlindung kepada ketua-ketua syaitan, padahal mereka itu hanya sejenak merangkul Anda masuk api neraka? Untuk apa kita minta tolong dengan dia? Jin yang masuk Islam, diislamkan sewaktu itu mendengarkan Rasulullah baca Al-Quran, dia menyatakan dia tidak akan menyekutukan Allah. Kenapa kita harus kutukan Allah? Inilah kita perlu berilmu. Di sini perlu kita belajar, dekati para ustazah, dekati para ustaz. Mari kita selalu ke masjid, bawa bina rumah tangga tadi dengan Al-Quran, dengan solat, dengan berzikir, bawa anak keturunan
seruan kita supaya tidak didekati jin syaitan iblis terkutuk dengan berzikir dan latih dia. Warna-warni anak kita adalah dari ibu bapa. Betul. Ibu bapa tidak dapat membentuk, membina anak tadi, maka belang-belanglah wajah anak tadi itu. Hatinya belang-belang. Sudah itu berbisik setan, sini kamu akan mendapatkan makwo cantik. Kalau ini sang dukun pun pantang kalah, dia pun berlakon. Ini pekerjaan setan semuanya. Seluruh kejahatan spiritual, ini adalah kejahatan spiritual, semuanya dikendalikan oleh jin syaitan iblis laknat terkutuk dengan tipu hela bermacam-macam. Dijelaskan dalam Al-Quran. Saya rasa ustazah nanti akan dapat menjelaskan itu ayatnya. InsyaAllah, wallahu alam. Mungkin bukan sekadar dalam surah Yasin saja Datuk Pak Engku tapi kalau kita baca juga Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 39 di mana iblis berkata, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku ini sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Pak Engku, ada orang bila dia pakai tangkal azimat, dia pakai susuk, cucuk sana cucuk sini dan sebagainya, nak bagi orang nampak cantik, nak bagi dapat pasangan dan sebagainya, mereka mengatakan, ustazah, saya buat semua ni untuk suami saya buat tujuan yang elok. Maknanya ini adakah juga kerja iblis? Maknanya matlamatnya untuk pasangan dia. Pasang supaya bagus. Suami itu sendiri. Macam mana pandangan itu? Topik dia cantik, tapi dia tidak tahu ditanya topeng seperti makeup sekejap, bila dah basuh hilang. Itu adalah tipu hela syaitan. Apabila situ dah diperingatkan Allah dalam surat Hijr tadinya, ayat 39 tadi ustazah, yang mana Allah sudah beritahu dalam Al-Quran bahawasanya mereka ini akan memperelokkan segala maksiat kepada zuriat Adam. Mereka akan ajak bermacam-macam topik untuk merangkul kita zuriat Adam ini dengan topik pakai tangkal azimat, tak lain tak bukan di belakang, di samping, dia yang mendampingi. Dia setan ini, kita sudah merangkul dia dengan benda-benda untuk kita yakin kepada benda tadi boleh mampu menolong kita, bukan kerana Allah, bukan lillahi ta'ala. Sudah berdosa besar, Allah murka. Jangan sekali-kali, Allah sudah beri peringatan. Allah beri peringatan bahawa jin syaitan iblis laknat terkutuk. Ni laknat terkutuk ni, jin ada yang baik, jin Islam. Dia sekali-kali, saya juga sampaikan kepada anda di mana saja menyaksikan program malam ini yang hangat ini, bahwasanya jin Islam tidak akan bersekutu, tidak akan bersama dengan manusia. Dia punya perencanaan program dakwah kaum dia sendiri. Dia sudah penuh dengan dosa nenek moyangnya. Dia akan berdakwah untuk dia sendiri. Tidak ada itu. Kalau ada orang berkata dia pakai jin Islam, ni susuk pakai jin Islam, palsu sama sekali itu. Jangan anda terpesona. Anda di lingkungan anda, pemikiran anda sudah dikuasai, dikontrol oleh mereka lanatullah ini. Jangan sekali-kali anda pakai susuk untuk mikat suami. Itu perbuatan yang sangat hodoh, bodoh dan syirik perbuatan anda. Anda tahu, bila anda mati, banyak saya menyaksikan yang pakai susuk. Berulat keluar di mukanya, ulat keluar. Ingat, susuk itu cantik dan matinya susah. Keluar ulat di matanya, di mulutnya, di badannya, pakai susuk di tangan. Ada juga susuk ni untuk kuat. Dia kononnya untuk bersilat, untuk bertanding. Ada. Kalau sepak, sekali sepak orang terlentang dan pengsan. Ada kalah. juga, Susuk kebal. Ada lagi susuk kebal. Orang itu kebal. Macam-macam susuk, termasuk susuk penaluk, susuk pemikat. Ini kesemuanya perbuatan bodoh, syirik. Kenapa bodoh? Jauh daripada bodoh lagi. Banyak ayat Al-Quran menyatakan, kalau kamu tidak sudah tertutup mata hati kamu, tertutup mata kamu, tertutup telinga kamu, kamu lebih buruk daripada binatang. Allah nyatakan dalam surah Al-A'raf, kalau tidak silap saya dalam ayat 79 atau 97 terbalik itu. InsyaAllah, wallahu alam dalam hal ini, lebih jauh dan lebih pahamnya kita pulangkan kepada Allah, Maha benar Allah dengan Al-Quran. Menarik sekali ya, semangat ya. Tak, kita pun rasa bersemangat sekali. Dan saya suka juga nak petik balik kata-kata Datuk Pak Engku tadi. Susuk ni hodoh, bodoh. Kan? Datuk Pak Engku sebut tadi. Datuk sebut tadi. Betul. Bodoh. Tapi ada orang yang tak faham lagi. Dan kita ada tetamu lagi. Kita ada tetamu malam ini. Yang kita tak sangka, kita tak duga beliau ni dulu ada pakai sesuatu, tapi sanggup datang ke studio Semanis Kurma ni nak berkongsi pengalaman beliau. Mungkin bila saya jemput beliau ni, ada yang kata, Ustazah dah nampaklah kat TV yang berbahagia, Encik Rozaidi Abdul Rahman. Dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan. Silakan. Terima kasih banyak-banyak datang malam ni ya. Kita nak panggil sanggup apa ni? berkorban malam ni. Nak panggil Rozaidi ke, Zaidi ke, D ke? Apa Pak ya? Panggil pendekar ke? Pendekar ke? Selalu handal ini. Masya 3 Allah. kali juara dunia. Masya Mengangkat Allah. nama Malaysia di permukaan bumi. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Tapi saya aneh. Apa di sebalik itu? Kita Kenapa? terus saja kepada dia. Kenapa boleh jadi kuat macam tu? Ramai orang bila tengok kat TV, nak kata Incredible Hulk, bukan Incredible Hulk. Bukan. Nak kata yang wrestling Gusti pun bukan. Tapi kita tanya soalan lain. Pendekar lah. Pendekar lah. Tentang Rozaidi ya. Ya. Soalan pertama Rozaidi, kenapa Rozaidi memilih untuk memakai susuk? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang Jawa. Keturunan Jawa. Di kampung saya, Kampung Meru Kelang tu, alam persilatan memang sangat sinonim. Jadi kalau sebut silat, orang mau kuat, mau gagah, mau hebat. Ya, sama ada kuat berlawan silat ataupun kuat angkat-angkat barang ataupun kuat tahan badan, kena tetak, kena pukul. Ya, itu budaya kampung saya di kalangan pendekar-pendekar pada waktu saya kecil-kecil dan juga zaman Zaman dulu. bapa-bapa saya lah. Bapa-bapa kami semua. Jadi untuk kuat, kami memang di samping silat, kami memang belajar intipati silat itu sendiri. Ya. Maksudnya dengan mengamalkan ilmu-ilmu mistik, jampi serapah, mentera, dan ada lagi pemakaian susuk di kampung saya Meru Kelang waktu itu. Okey. Ya, waktu itulah. Sekarang saya rasa orang semua dah faham tentang hukum hakam memakai susuk ini. Jadi waktu itu memang kami tidak tahu benda ini bercanggah dengan Islam, kerana prinsip masyarakat kampung kami waktu itu, belajarlah apa juga ilmu tak apa, asal jangan buat salah, jangan salah guna, kata dia. Jadi dia tidak menyadari bahawa ilmu-ilmu yang dipelajari itu ada kadam-kadam. Ya, ada di sebaliknya. Bahkan boleh juga menggunakan azimat-azimat ataupun tangkal-tangkal ataupun senjata-senjata yang boleh digunakan sebagai penaik semangat, penggerun misalnya waktu itu. Yang mustahaknya jangan salah guna. Jangan salah guna. Itu dia punya moto dia. Itu sebab orang kampung Meru waktu itu memang boleh katakan handal-handal belaka lah. Baik, Rozaidi sendiri, Cik Rozaidi sendiri mengamalkan susuk ni adakah sekadar untuk kuat ataupun nak menambat hati wanita agar dapat dijadikan pasangan hidup? Untuk pasangan, Sebab kita untuk cerita isteri. untuk pasangan. Okey. Saya belajar masuk susuk dalam badan untuk kekuatan. Tapi di samping itu saya belajar jampi serapah mentera-mentera untuk penakluk. Baiklah, jangan jampi kita pula malam ni, kan? Mana penakluki Saya sudah wanita tahu. dan isteri. Alhamdulillah. Ya. Okey. Saya tidak khusus untuk wanita atau isteri, tapi sekeliling. Jadi orang tengok gerun, ada orang tengok sayang. Memang menjadi. Memang menjadi dengan penggunaan azimat-azimat tertentu. Sama ada ya misalnya minyak buluh perindu katanya. Waduh. Ya, bukan untuk dicolek pada perempuan kerana dia bukan untuk memikat, tidak, tapi untuk menakluk orang suka, sayang. Di samping itu saya juga pernah ada gunakan azimat yang ditulis dengan kulit harimau. Ya. Ayat wafak-wafak ditulis dengan darah oleh sang dukun. Maknanya banyak lagi kita nak Banyak tanya. sangat. Rozaidi, Baik. banyak kita nak tanya lepas ni. Kita nak tanya lagi, tapi Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya jampi, serapah, tangkal, azimat, ilmu guna-guna, ilmu pengasih adalah syirik. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad. Dan kata-kata hikmah sebelum kita berehat, tiada cinta tanpa air mata, tiada rindu tanpa kasih sayang, tiada kejujuran tanpa keikhlasan, tiada berkekalan tanpa kesetiaan. InsyaAllah kembali selepas ini ya. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, semanis
Kurma Rimbunan Ilmu Keluarga Syurgawi menyambung mahabah kita yang sangat rancak pada malam ni dan begitu bersemangat Semangat berkobar-kobar. sebab kita bersama dengan pendekar. Ya. Pendekar. Pendekar, kita apa pendekar ke? Pendekar juga tapi pendekar kecil sikit. Oh, kecil sikit. Tajuk Mana kita kita ialah punya tali pinggang pun warna hijau atau putih bau. ada ke tali pinggang hijau ni? Ada ni bau ni hitam. Oh. Hitam. Hitam, merah, putih semua adalah ya. Kita bicara lagi tentang tajuk menakluk pasangan dan ramai juga yang bagi cara macam-macam lah nak menakluk pasangan. Cuma kita tak nak salah cara, salah ikhtiar untuk menakluk hati pasangan kita. Salah satu daripadanya yang kita bincangkan tadi melalui pengalaman Cik Rozaidi ialah Rozaidi. pakai susuk tadi tu. Dan kita nak tanya tentang pantang larang semasa dulu lah. Pakai susuk sekarang tak pakai dah. Dulu ni ada pantang larang tak? Ada. Antaranya dalam pemakanan lah. Ya, masa saya pakai susuk tu pisang, khususnya pisang embun Tak boleh makan. tak boleh. Betik, tembikai yang sedap tak boleh. Kan? Sebab katanya sejuk boleh akibatkan susuk tu sebab panas kan. Dia Susuk tu- bertentangan. Dia keluar ke ataupun dia jadi lain pada tubuh badan? Bila Jadi kita kita langgar nak- pantang. Saya tak tahu sebab saya tak pernah langgar pantang tu. Oh, Dia murid yang taat. Saya murid yang taat pada guru. Nak kuatkan katanya. Jadi tidak boleh lalu bawa ampaian. Oh, pantang dia. Kalau pakai kain sarung pun jangan daripada atas ke bawah. Bawah ke atas. Begitu. Cukup jaga tertib dia. Tertib, Pak. Tertib sekali. Itu. Makin dia jaga makin ampuh. Itu. Begitu. Dan satu lagi, saya punyalah. Saya tidak boleh bermain di air. Itu sebab saya tidak boleh berlawan renang. Terus sangat berat. Boleh cepat tenggelam. Ini terbukti kawan saya. Maknanya orang yang pakai susuk ni tak boleh berenang. Kalau berenang tenggelam. Susuk jenis yang saya pakai. Dia mengikut jenis-jenis susuk. Pantangnya banyak tadi kan? Macam-macam jenis. Ya. Tapi Cik Macam tadi, Rozaidi, macam Cik Rozaidi tadi, macam masa pakai Pakai susuk susuk? dulu ni, Ya. dengan isteri macam mana? Ada kesan tak? maknanya Cik Rozaidi pakai susuk begini, tu saya- sampai dapat isteri ke ataupun macam mana? Saya pakai masa saya bujang lagi. Saya mula betul-betul aktif dalam dunia persilatan betul-betul sejak umur 8 tahun. Sehingga sekarang umur saya hampir 50 tahun masih lagi terlibat dengan dunia persilatan. Tinggal lagi pengamalan ilmu sudah berbeza. Ya. Jadi saya mengambil benda-benda ini sejak umur saya 14 tahun. Menjadi koleksi lah. Jadi sehingga saya beristeri, ilmu yang saya amalkan ini terlampau bercampur aduk. Dengan agama pun saya taat, dengan amalan kurafat pun saya buat juga tanpa saya sedari. Ya. Jadi kesan dia dalam rumah tangga memang orang semua dengar cakap saya semua takut gerun. Yang sayang, yang benci pun lebih banyak juga. Sebab bercampur aduk kan. Jadi kesudahannya rumah tangga kacau. Ya. Rezeki jauh, subhanallah. Kita bawa kereta ada saja yang Tak kena? rosak. Sebab okey. kita pakai raja besi katakanlah. Jadi besi-besi yang lain itu anak-anak besi, rakyat-rakyat besi semua takut dengan raja, semua rosaklah. Jadi ada je duit pun asyik pergi, asyik rosak itu, rosak ini, boleh kalau bawa basikal jatuh basikal boleh jadi 8. Boleh jadi berpintal basikal tu. Itu. Tanpa sebab itu kekuatan yang pernah saya ada. Jadi tanpa saya sedari dia mengganggu emosi pula. Cepat marah. Jadi siapa alam sekeliling macam mana kita pakai pemanis sekalipun kalau kita cepat marah orang tak suka. Memang betul. Betul. Jadi isteri macam mana jadinya? Jadi isteri saya Adakah isteri sedar yang Cik Rozaidi ni pakai susuk? Isteri dan anak-anak saya memang cukup tahu saya ni memang pengamal ilmu. Dia tahu. Kekuatan saya lain daripada orang biasa. Masa atlet pun kawan-kawan saya pun tahu. Kalau saya kalau saya masuk lawan, kawan-kawan yang lain masuk lawan, masuk okey, keluar ada cedera sana cedera sini. Saya masuk okey, keluar okey. Tak ada cedera. Tak ada cedera apa-apa. Okey, tadi ada. ada pemanggil kita. Ya. Assalamualaikum. Silakan, siapa di sana? Boleh tutup TV ataupun jauhkan telefon daripada kaca TV anda terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, halo, sesuara orangnya. Siapa nama ni? Daria. Okey, silakan.
Suami saya ni agak susah sikit dia. Tapi saya punya member dia ada tawarkan. Sekejap Dahlia ya. Boleh Dahlia jauhkan, jalan sikit jauh daripada TV untuk bercakap dengan Atau kita. tutup sekejap. Okey, silakan. Silakan, baru jelas. Dia tawarkan tusuk lah. Tapi saya belum ambil lagi sebab masih ragu-ragu lah. Siapa yang tawarkan susuk? Suami? Member. Maknanya Dia untuk apa ni? Untuk pikat suami ke? Untuk pikat suami. sekarang dah kahwin ke belum? Ketik sikit lah. Dah kahwin. Sekarang dah kahwin ke belum? Saya? Ya. Sudah. Pakai susuk? Tak, Ustazah tanya direct pula kan. Okey, teruskan bertanya. Suami saya ni agak gede sikit dia. Sudah tu dia kurang sikit lah layanan pada saya. Lepas tu? Member cakap kurang layanan. Sudah tu member cakap lah, kau pakai tusuk aje lah supaya suami kau baik dengan kau. Cuma fikir-fikir takut juga. Takut apa tu? Takut dengan dosa. Ya, alhamdulillah. Okey, soalannya tapi member saya cakap dia boleh bawa sembahyang, boleh apa. Soalan tu betul ke tu? Okey, terima kita kasih. cerita daripada awal tadi. Terima kasih kepada Maria daripada Ceras ya. Saya terus kepada Datuk Pangku, silakan berespon. Silakan. Baik, terima kasih Ananda yang bertanya di luar sana. Langkah Ananda pertahankan, tidak mau, jangan mau. Dan itu godaan untuk menuju neraka Inadina. Tidak ada kekekalan untuk menaklukkan suami dengan begitu. Ada caranya bagaimana menaklukkan suami? Ada. Iaitu ini seperti macamnya saya ni bergurau. Tidak. Anda coba wangi bersih. Iaitu gosok gigi. Hilangkan bau ketiak. Suami pasti sayang. Masak sedap-sedap. InsyaAllah suami akan suka. Dan anda jaga bagaimana anak di rumah. Anda janganlah lalak keluar rumah tanpa tahu suami. Coba anda belajar studi melalui ustazah atau ustaz di mana saja ya. Bahwasanya seorang isteri penghuni surga kata Rasulullah itu, dia tidak pernah keluar rumah tanpa seizin suami. Dan dia tidak pernah mengajak kawan-kawan atau lagi laki-laki datang ke rumah karena tidak ada mahram, tidak ada suami. Dan ini semuanya anda pegang. Dan anda jangan tergesa-gesa ke bawah nak tidur berdengkur dahulu sedangkan suami anda masih di luar. Biarkan kita sabar dahulu. Dan begitunya anda coba pakai sistem konsep penakluk ini. Semoga suami anda berubah sikapnya dan sayang kepada anda. InsyaAllah anda berjaya. Dan anda tegakkan solat. Anda baca Al-Quran sebagai penyeri rumah tangga. Ini adalah konsep yang paling pasti. Ilmu Allah pasti. Baca Al-Quran, tegakkan solat. Ini pemanis selalu beruduk. Alhamdulillah. Tak perlu lagi susuk pemanisnya, susuk pelarisnya, penunduknya dan sebagainya. Apa-apa je lah kan. Tanya baru tadi nak sambung tadi ni. Silakan, tentang kesan pada keluarga tadi. Dalam kita mengamalkan ilmu-ilmu khurafat tu, tanpa kita sadari, setan bukan menghasut diri kita sahaja, bahkan menghasut pasangan-pasangan kita serta anak-anak kita. Jadi mula-mula memang anak-anak kita, isteri kita takut dengan kita. Lama-lama setan pun membisik-bisikkan, khususnya kalau kita ada barang-barang azimat. Kadang-kadang yang ada di dalam barang-barang tu, dia akan bertindak untuk membisik-bisikkan di telinga ataupun di perasaan, di jiwa anak atau isteri kita. Sehingga pada suatu waktu mereka sudah tak takut pada kita, bahkan berlakulah pertengkaran yang dahsyat. Di samping itu orang sekeliling pun tidak suka dengan kita. Jadi kalau kita seorang peniaga memang kita habis. Jadi kesannya sehingga boleh meruntuhkan rumah tangga. Hancur rumah tangga. Betul lah macam Nabi sebut ilmun yurithul faqr, iaitu ilmu yang mesti kefakiran. Ya, itu antara kesan yang pernah saya lalui dalam hidup. Jadi saudari tadi jangan sekali-kali tertipu dengan ilmu syaitan. Banyak lagi amalan Al-Quran yang boleh kita gunakan untuk menyerikan suasana rumah tangga kita. Memang saya sendiri lepas saya membuang benda-benda ni semua, saya bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya muhasabah diri, seandainya dunia ini boleh berputar balik, saya tidak mau menggunakan langsung. Cik Rozaidi, saya nak mencela, apa perkara yang mendorong Cik Rozaidi untuk bertaubat akhirnya? Boleh berubah tu. Kata guru, semua barang-barang itu tidak ada kuasa. Yang kuasa hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya meyakini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya pun menganggap bahawa barang-barang ataupun ilmu-ilmu yang saya kuasai itu tidak berkuasa pada
hanyalah Allah. Satu hari saya ada perkara musyak yang perlu saya selesaikan. Saya keluar tiba-tiba saya sedar saya tidak bawa satu azimat yang selalu saya bawa. Azimat memang kalau menurut guru yang mengajar saya ini bukan calang-calang guru. Salah seorang daripada bekas Tentera Nasionalis Indonesia. Berperang dengan Belanda. Maknanya lupa nak bawa azimat. Saya lupa nak bawa azimat. Jadi Allah mak tertinggal tangkal tu. Kalau mak saya kata tangkalnya besar tempe, memang besar betul tangkal dia. Macam tempe. Maksudnya poket. Jaket. Lin, sebesar tempe. Tempe. Maklumlah orang Jawa kan. Kebesaran makanan orang Jawa tempe. Oh begitu. Datuk Fadilah Kamsah pun cakap begitu. Okey, baik. Jadi saya pun tertinggal. Allah mak saya dah takut, sudah hilang keyakinan diri. Sudah tidak bertunduk kepada kuasa Allah lagi. Jadi percaya kepada Allah. Jadi kesirikan besar. Waktu itu baru sadar, astagfirullahalazim. Jadi walaupun apa kita kata sekalipun berkaitan dengan Allah punya kuasa, tapi selagi kita memakai azimat tangkal dan ilmu-ilmu tadi itu, kita menduakan Allah. Kita menidakkan kekuasaan Allah yang sebenar-benarnya. Jadi selama ini saya sudah berdosa. Jadi sejak itu saya mencari guru yang dapat saya bimbing sehingga satu waktu saya terjumpa dengan Datuk Engku. Dia di satu majlis hari raya, sambutan hari raya, dia ajak datang ke klinik beliau untuk bermuzakarah. Di situ menambah kesedaran saya. Maknanya ketika itu Datuk Pak Engku tak tahu ke ataupun memang dah boleh rasa yang Rozaidi ada pakai susu? Saya begini, dalam konsep spiritual yang saya kaji, kita mendapat feel, kita boleh merasakan bila orang di depan kita tadi itu pakai jin, pakai syaitan, pakai iblis, akan connect dengan kita berlawanan. Jadi saya rasa, aduh Ananda ini saya kenal baik dengan dia. Saya kenal dia semenjak waktu pertandingan silat di Terengganu kejuaraan tahun 86-87. Sudah itu saya panggil dia, nak sini, ingat saya. Ingat Bapak, ada sesuatu yang tidak benar anak bawa ini. Oh, dia mukanya merah, dia marah dengan saya. Yalah, sebab Pak Engku tegur macam tu kan. Saya bawa dia ke tempat saya bimbing, saya didik, saya katakan pada sampai dia insaf, dia menangis, dia berhari-hari dia menangis dan dia bertobat minta ampun kepada Allah. Dia longgok satu guni, dia bawa kepada saya. Kerislah. Satu guni apa tu? Satu guni kecil itu penuh dengan tangkal azimat. Masya Allah, saya kata apa ini nak? Bukan yang sebesar tempe saja, ada lagi. Berlambak-lambak. Susu apa ini nak? Saya kata, ini penduduk perempuan, ini penduduk orang, ini untuk pukul, untuk bertanding, untuk berlawan, ini untuk gagal, untuk kuat orang tengok handsome. Saya kata, engkau tak handsome pun, saya guraukan dia. Saya banyak pakai psikologi kepada dia. Sebab dalam saya membimbing anak-anak murid saya banyak pakai dipanggil psikologi spiritual, dipanggil psikologi touch kepada perasaan mereka. Alhamdulillah dengan izin Allah, dia kembali ke pangkal jalan, dia buang semua itu, dia hanyutkan, dia alhamdulillah sekali lagi saya katakan saya bersyukur pada Allah, saya mendapatkan seorang anak yang sudah menjadi soleh pada saat ini. Semoga Allah kabulkan doanya, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, selepas ni Cik Rozaidi, Ustazah dan Ustaz akan bertanya setelah insaf apa yang diperolehi. Jangan jawab sekarang. Sebelum kita berehat, kata-kata semanis kurma, kepercayaan adalah asas kebahagiaan suami isteri. Hilang kepercayaan, hilanglah segala-galanya. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, semanis kurma rimbunan ilmu keluarga syurgawi menyambung mahabah dengan tajuk yang sangat menyentuh hati dan perasaan kita, iaitu menakluk pasangan. Balik pada Zaidi Zaidi macam dulu masa ada susu, lepas tu buang susu. Ada perbezaan dalam rumah tangga? Silakan. Dahulu masa saya mengamalkan ilmu yang tanpa saya sedari, ilmu hitam, dan masa-masa saya masih lagi menggunakan susuk, walaupun pada dasarnya kita nak menakluk pasangan kita ataupun family kita, tapi ilmu itu ilmu syaitan. Janji syaitan untuk menghancurkan anak cucu Adam ini. Jadi dia meresap ke perasaan saya, mudah marah, sehingga merimaskan, bukan menambah akrabkan lagi, merimaskan suasana, menghuru-harakan suasana, sehingga isteri pun tak boleh tahan, anak-anak pun tak boleh tahan. Jadi ini membuatkan akhir sekali apa yang dikehendaki dan direncanakan oleh jin iblis syaitan laknatullah di luar sana yang ada di sekeliling kita
terjadi sehingga berlaku penceraian saya dengan isteri saya yang pertama dahulu. Saya tidak salahkan mereka. Bila saya amat-amati, ini ya mungkin akibat kesilapan yang telah saya lakukan. Dan selepas dah insaf, dah bertaubat pada Allah, alhamdulillah, selepas saya insaf, bertaubat dan saya mula betul-betul beramal dengan amalan-amalan yang sejajar dan selari dengan Islam, saya merasa sangat tenang jiwa saya. Dan saya reda apa yang terjadi pada diri saya sebagai ujian Allah kepada saya. Adakah saya mampu atau tidak mampu? Bukan untuk Allah, untuk diri saya sendiri mengetahui bahawa kekuatan saya. Dan merasai bahawa kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar nyata. Dan saya dari segi rezeki pun alhamdulillah sentiasa ada sahaja. Saya merasa sekarang ini nikmat bahawa saya sedang diliputi rahmat kasih sayang Allah SWT pada diri dan hidup saya dan family saya yang ada sekarang. Alhamdulillah, syukur kepada Allah ya. Itulah kesan bila kita kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebahagiaan. Pak Mku boleh sambung lagi? Baik, insya-Allah. Pak Mku juga nak memberi tips kepada kita semua bagaimana nak menakluk hati pasangan tanpa melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, terutama syirik kepada Allah. Silakan. Saya tertarik dan terharu saudara Encik Rozaidi menyampaikan tadi. Setelah beliau sedar dan insaf, ini adalah pandangan untuk para pemirsa yang ada di luar sana, supaya kita tak perlulah nak sibuk-sibuk mencari-cari perjalanan yang syirik ini. Perjalanan ke jalan yang syirik ini tidak ada benarnya, sebagai contoh yang sudah dikeharapkan tadi oleh Encik Rozaidi. Sekarang nyatanya dia lebih selesa, lebih tenang, lebih nikmat. Rahmat Allah tercurah-curah kepada dia. Dia selesai dengan kehidupan rumah tangga sekarang. Anak-anaknya bersatu berkumpul kembali dan dia sangat damai. Saya hari-hari cemburu tengok bila berjumpa dengan dia dengan istrinya. Bersenda gurau terus. Saya jadi cemburu. Saya katakan ini adalah tauladan yang baik. Semoga-moga Rozaidi boleh menyampaikan kepada masyarakat hal itu di luar sana. Dan dari pandangan dari saya kepada para yang mengikuti program yang indah pada malam hari ini, Semanis Korma, mari kita, sang suami, saya pesan kepada anda, saya juga seorang suami, saya selalu berpesan kepada istri saya. Saya katakan kepada istri saya, istriku yang baik, istriku yang manis, jangan takut kepada suami, takutlah kepada Allah. Doakan suami melangkah kaki keluar rumah, doakan suami agar dia menuju jalan yang benar, doakan suami mendapat petunjuk dari Allah, doakan suami selamat jauh daripada bisikan jin, syaitan, iblis lanak terkutuk. Jangan anda berasa takut. Seluruhnya kejahatan yang mengejar sang suami, seluruh apa saja persoalan negatif yang akan dikejar suami, jika Allah tidak berkeinginan, jika Allah tidak izinkan, tidak akan berlaku. Saya nasihatkan istri saya, ini tip untuk anda, katakan kepada istri anda begitu. Sebaliknya, anda jangan mentang-mentang dapat cakap begitu tapi buat pesuang dekat luar pula. Mari di luar kita berjalan dengan baik, takut kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat hukum Allah. InsyaAllah anda hubungan dengan Allah, hablum minallah anda, dan bagaimana hubungan dengan istri, dengan manusia, hablum minan nas anda. Perbaiki hubungan dengan istri kalau ada kesilapan, kekurangan, kelemahan. Tidak perlu nak mencari penalu-penalu, nak mencari tangkal azimat, mencari susu, pasang susu, kononnya boleh begitu begini. Sama sekali itu semuanya haram. Anda mendatangi rumah dukun, rumah bomo, tukang telik, tukang apa saja yang mereka bersekutu, anda berdosa. Percaya dengan kata-kata dia saja 40 hari amal ibadah anda tidak diterima. Ini hadis Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, yang disambung, yang disampaikan oleh istrinya, kekasihnya kepada para sahabat. Jangan sekali-kali anda mengikuti, mengiyakan kata para dukun bohong lanak terkutuk tersebut. Kesirikan berlaku, kehancuran rumah tangga anda berlaku. Bimbinglah istri anda dengan baik, dengan sabar, dengan ikhlas. Anda berbuat, jangan berbuat curang. Anda benar-benar melakukan semuanya, memperhatikan kasih sayang pada istri. Anda contohkan tauladan di rumah itu, menegakkan solat, anda membaca Al-Quran, anda bimbing anak-anak anda, dan anda betul-betul memenuhi apa yang diperintahkan Allah. Penuhi nafkah zahir, nafkah batin, dan anda selalu dengan contoh tauladan, dengan kondisi anda itu selalu prima. InsyaAllah tip ini akan membawa kebaikan kepada anda dan istri anda. Wallahu alam. Itu yang saya amalkan selama ini.
ini terhadap rumah tangga saya. Terima kasih Amin. banyak-banyak. Amin. Semoga bahagia semuanya untuk selama-lamanya. Ya. Amin, ya Baiklah Allah. para penonton, secara keseluruhan perbincangan kita, Ustazah nak rumuskan beberapa perkara. Bila Datuk cakap seketika tadi, Ustazah nak bagi, sebelum ni Link, kita pernah bagi ada 7P, 6P. Tapi malam ni Ustazah dengan Ustaz nak bagi 3P, 2F, 2D. Ni baru terfikir sekejap kita nak tadi. ringkas Kita saja. nak ringkaskan, ya. P yang pertama, pandang. Maknanya suami kena buat apa kat isteri, Link? Maknanya bila isteri bercakap, suami berpandang. Saling pandang Dan antara kau satu boleh sama lain. pandang tu panggil pegang tangan. Itulah P yang kedua, pegang. Sambil pandang, kena pegang sebab isteri suka dipegang, suka disentuh. P yang ketiga, puji. Puji macam mana, Link? Puji, cantik, Lagi, menarik, Alhamdulillah, terima tertarik, kasih. dan sebagainya. Tertarik, menarik, kau memang the bomb dan sebagainya, ya. 2F ni, F yang pertama ialah faham. F yang kedua ialah first. Faham ni maknanya suami kena faham isteri, isteri kena faham suami. Yes, faham. Faham Saling, memahami. ya, Ustazah. Saling antara satu saling. sama lain. You faham I faham you, ya. Dan yang seterusnya, F ni ialah first. Apa-apa pun suami utamakan isteri dulu. Nak naik kereta bagi Naik isteri kereta, naik masuk dulu. lift, keluar lift, naik Lagi? motor dan sebagainya, utamakan isteri Tapi dulu. ada juga orang buat gitu Ustazah. Ya. Ada. First ya, first. Isteri yang first. pertama first duduk sebelah di depan. Di belakang ada lagi menumpang pula perempuan lain. Macam waduh. mana itu? First tu maksudnya first and the last. Yang isteri. Kalau yang InsyaAllah. pertama, kalau yang terakhir. Selamat saya isteri mendengar di rumah. Ya, selamat ya. Dan yang seterusnya, amalkan 2D. D yang pertama ialah dengar. Ya, isteri, bila suami cakap, isteri kena dengar. Bila isteri cakap, suami kena dengar. Dan D yang terakhir sekali, banyak berdoa kepada Allah sebelum Subhanahu dapat Wa berdoa Taala. sambil dapat, dan doa sampai bila-bila ya. Betul, doa ni Doa dua kita nak bagi malam ni, iaitu surah Al-Ahqaf ayat 15 dan surah Toha ayat 25 sehingga 27. Amalkan sentiasa. Untuk apa ni? Insya-Allah keharmonian rumah tangga. Ya, jutaan terima kasih, Terima sekali kasih, lagi Pak Ku, ya. kepada Datuk Pangku, kepada Cik Rozaidi. Terima ya. kasih banyak-banyak ya. Terima kasih kepada penerbit dan kru. Terima kasih kepada komen-komen di Facebook. Dan terima kasih kepada anda semua peminat setia Semanis Kurma. Jangan lupa minggu hadapan tajuk kita lagi seronok, iaitu jangan tunggu lama-lama. Bukan kita nak menyanyi, kita nak cerita apa dia. Jangan tunggu lama-lama. Ya. Kalau tak sempat tonton Semanis Kurma Hari malam ni, Senin jam 9 pagi ulangannya. ataupun layari www.tonton.com.my. Sekadar itu dulu. Maniskan iman, maniskan senyuman. Aqul qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih Pak Engku. Terima kasih Rozaidi. Can I guarantee that I will get another chance before it's too late, too late, too late? Forgive me. My heart is so full of regret. Forgive me. Now is the right time for me to repent, repent, repent. Am I out of my mind? What did I do? Oh, I feel so bad. And every time I try to start all over again, my shame comes back to haunt me. I'm trying hard to walk away, but temptation is surrounding me, surrounding me. I wish that I could find the strength to change my life before it's too late, too late. My heart is so full of regret. Forgive me. Now is the right time for me to repent, repent, repent. I know you're the most forgiving, and that you promise to always be there when I call upon